cikgu. Sama tinggal Itu Ustaz. Ustaz. Ya. Bingung dah ada apa. Terus apa? Ustaz 9. 9. 7. 97. Oh, Di bawah ni. Pertama. pertama. Nama. Ya. Ada tak? Tadi? Ada. Oh, ada. Ya. Terima kasih. إلى Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Daud Al-Fatani wa Imam Al-Ghazali sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan adapun khauf, maka bahwasanya wajib atasmu bahawa engkau lazimkan dia kerana dua perkara. Pertama, kerana menakut ia daripada mengerjakan maksiat. Maka bahwasanya nafsu ini sangatlah amarah, yakni menyuruh dengan kejahatan, lagi amat cenderung kepada kejahatan, lagi sangat luba kepada fitnah. Maka tiada menegahkan dia melainkan dengan ditakut dia dengan besar daripada pekerjaan, dan lazimkan dia dengan sehingganya, dan tiada ia pada tabiatnya orang yang merdeka, yang mencita menyempurnakan janjinya, dan tiada yang menegahkan dia dengan dimalu akan dia dengan yang keji-keji dan benci. Dan selanjutnya adalah seperti kata orang yang berkata, bermula sahaya dipukul dengan tongkat, dan orang yang merdeka memadai ia akan dia cerca. Jadi kita bicara sekarang ni Aqabatul Bawa'is. Aqabatul Bawa'is.
iaitu Aqabah yang kelima daripada 7 Aqabah. Aqabah ni iaitu bukit yang perlu didaki. Disebut oleh Imam Ghazali sebagai bukit. Pasal nak melepasi satu-satu Aqabah ni seperti orang mendaki bukit. Kan? Nak panjat pun susah, nak turun bukit pun payah. Nak melepasi satu-satu Aqabah ni memang payah. Kita telah bicarakan dah hampir 20 tahun. 20 tahun dah saya ingat. Di tahun 1993. Sampai sekarang 27 tahun dah kita bicara. Pertama Aqabatul Ilmi. Kedua Aqabatul Taubah. Ketiga Aqabatul Awaiq. Dalam Awaiq tu ada 4. Pertama dunia, kedua makhluk, ketiga syaitan, dan keempat hawa nafsu. Lepas tu kita masuk dah yang lepas ni Aqabatul Awarid. Awarid pun ada 4 juga. Tentang rezeki, tentang makhafat, tentang qada Allah yang menimpa kita, dan akhir sekali berkaitan dengan mihnah, tribulasi, ujian dan kesusahan. Di 5 Aqabah ni kita dah lepas. Lepas tu kita terpaksa menghadapi Aqabah seterusnya, iaitu Aqabatul Bawa'is. Bawa'is ni artinya membangkitkan semangat untuk beramal, membangkitkan semangat supaya kita boleh meninggalkan maksiat secara istiqamah. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita lemah. Dia jadi macam tu. Semangat tu bangkit tahajud pukul 2 pagi. Bila main tak ada semangat, subuh pun terlepas. Dia jadi macam tu. Jadi nak membangkitkan semangat supaya buat ibadat dengan cara istiqamah atau dawam atau konsisten, maka 2 ubat dia. Pertama khauf, dan keduanya raja. Khauf ni kita takut apa yang akan menimpa kita masa akan datang, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil khawraman wa yastabdil khawman ghairakum. Kalau kamu tak mau berjuang, kamu keluar berjuang, Allah kata aku datang per kamu 2 azab. Azab ni amat pedih. Azab pedih itu bila? Di akhirat besok. Wa yastabdil khawman ghairakum. Kamu akan dikuasai, diperintah oleh orang yang tak serupa kamu, orang kafir harbi. Kalau kamu nak, kamu dikuasai oleh kafir harbi, tak payah berjuang. Nak masuk neraka Allah, tak payah berjuang. Ini amaran Allah dalam Al-Quran. Ini ayat Quran yang membimbangkan, menakutkan kita. Takut masa depan, sama ada di dunia ataupun akhirat. Ini panggil khauf. Dengan ada khauf ni, membangkitkan kita satu semangat untuk mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Satu lagi dipanggil raja. Raja ni mengharapkan kejayaan masa depan, kejayaan di dunia atau kejayaan di akhirat. Macam kita buat contoh pelajar-pelajar yang mengharapkan, raja ni mengharapkan dapat putusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Bila ada semangat harap nak berjaya ni, dia akan tumpu sepenuh masa dia, hingga dia buang masa untuk tengok TV, main handphone, tak marah. Dia kira nak tumpu peperiksaan. Siapa? Dia mengharapkan kejayaan dalam peperiksaan dia besok. Begitu juga kita harap kejayaan dalam perjuangan ini, kita mesti berjuang sungguh-sungguh. Raja ni membangkitkan semangat, mengharapkan kemenangan dengan tidak bekerja. Ini namanya angan-angan. Seperti orang berangan-angan sampan berlayar, sedangkan sampan duduk atas darat. Sampan duduk atas darat, nak harap sampan duduk atas darat tu berlayar, boleh ke? Tak boleh. Tarjun naja tawalam tasluk masalikaha inna sabinata la tajri ala yabas. Mengharapkan kemenangan, kejayaan tapi tak ikut cara, tak mau bekerja. Sesungguhnya sampan tak berlayar di atas tanah yang kering. Itu ibarat begitu. Kata Imam Ghazali, fa innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazzat
ala hasabil mu'nan. Fa innal makarima, sesungguhnya kemuliaan yang kita tuntut, yang kita cari, ala hasabil makarih, di atas kadar sekira-kira kebencian. Lagi tinggi kemuliaan yang kita tuntut, lagi tinggilah kebencian yang kita kena buat. Benda yang kita tak suka. Habis masa kita, duit ringgit kita, tenaga kita, orang maki kita, orang fitnah kita, yang ni kita tak suka. Tapi lagi tinggi kemuliaan yang kita cari, lagi tinggilah makna kata kebencian yang kita tak suka tu terpaksa kita hadapi. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nan. Sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Nak makan sedap, kita pergi kedai tong yam, nak makan sedap, nak makan apa? Oh, ikan apa? Ikan syakak. Lagi apa nama, udang goreng tepung. Lagi, oh macam-macam kita nak makan. Kadar belanja dia banyak lah. Makan 3 orang kena sampai RM1. Betul tak? Kalau hang bawa RM10, mana boleh makan sedap? RM10 padan dengan roti bakar lah. Dengan teh tarik, itu lah. Jadi kesedapan yang kita makan ikut kadar belanja yang kita bawa duit. Lagi tinggi kemuliaan yang kita tuntut, lagi tinggilah tuan-tuan sekalian kerja kita kena buat. Orang tua kata tak ada yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Ada. Dengan keringat, usaha, titik peluh dan sebagainya. Itu namanya rajak. Ni kita bercakap tentang khauf dulu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan ada pun khauf. Khauf ni takut. Perasaan takut, bimbang, takut ni membangkitkan semangat untuk meninggalkan maksiat, untuk melakukan taat. Kena ada khauf dalam diri kita. Maka bahawasanya wajib atasmu bahawa engkau lazimkan dia khauf itu kerana 2 perkara. Kenapa diri kita ni sentiasa kena ada sifat khauf? Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali kata ada 2. Ada 2 sebab kenapa kita perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dalam istilah tasawuf ni, dia ada khauf, ada khasyah, ada haibah. Kalau Melayu ni kira takut ni lah. Khauf pun takut, khasyah pun takut, haibah pun takut. Tapi Al-Quran sebut tak sama. Khauf ni tuan-tuan sekalian perasaan takut. Saya buat contoh, kita dengar cerita di Lasah tu, Felda Lasah tu, rimau duduk mengamuk. Banyak orang cerita pasal rimau mengamuk. Ada orang mati dimakan di rimau di Felda Lasah. Kita mulai perasaan takut, dan kita kalau boleh lalu bungkuk Lasah pun kita tak mahu. Masuk Felda Lasah pun kita tak mahu. Lalu ke Sungai Siput sudah. Itu nama khauf, takut. Khasyah, takut berlandaskan ilmu. Dengan ilmu yang kita ada, kita tahu rimau ni baham orang, makan daging, gigi dia macam ni, dia tokak macam ni, dia koyak macam ni. Berlandaskan ilmu, takut. Kenapa kita takut? Dengan sebab ada ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah tu ialah di kalangan hamba aku ialah ulama. Ulama ni orang ada ilmu, dengan ilmu yang dia ada tu dia takut kepada Allah. Takut gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang dikatakan haibah, gerun. Rimau tu duduk depan kita lah. Rimau tu duduk depan kita. Tengah duduk letak pelepas sawit, tahu dia sedap-sedap dia duduk depan kita lah. Dia dah nak tampar dengan kita. Kita rasa macam mana? Bercerah-cerah peluh. Gementar hati, takut yang amat sangat. Itu namanya gerun. Kan? Macam Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna iza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Orang beriman ni sebut nama Allah gemetar hatinya, laksana gerun dan takut sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali kata ada dua sebab utama kenapa seorang tu takut pada Allah. Sifat takut ni perlu ada pada kita. Hingga takut nak buat maksiat, takut nak meninggalkan taat. Sentiasa kita ingat di hati kita tu. Kenapa perlu kita takut? Maka kata Imam Ghazali ada sebab dua perkara. Kerana menakut ia daripada mengerjakan maksiat. Dengan ada perasaan takut ni membimbing kita takut nak buat maksiat, nak berjudi, nak buat maksiat, nak fitnah, nak mengumpat, nak meninggalkan taat. Kita tak berani dah tuan-tuan. Rasulullah didik pada sahabat tuan-tuan. Ada seorang perempuan, dia mai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ni berzina. Sekarang saya mengandung anak zina saya. Hukumlah saya dengan hukum Allah. Apa yang menyebabkan perempuan ni datang menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dihukum? Masa tu bukan ada polis. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, tak ada polis. Kalau dia sorok diri dia, siapa pun tak tahu dia berzina. Tapi perasaan hati itu takut kepada Allah akan menerima azab Allah di akhirat besok. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, tidak kot, kamu tak berzina kot, kamu pegang-pegang saja kot. Tak Rasulullah, memang saya berzina. Anak dalam kandungan saya ni anak zina, hasil perbuatan zina. Hukumlah saya dengan hukum Allah. Kata, balik dulu hingga kamu melahirkan kandungan kamu. Dia balik kan. Lepas dia melahirkan anak, datang bawa anak dia mai jumpa Rasulullah. Rasulullah suruh dia menyusu anak dia 2 tahun. Cukup 2 tahun, dia bawa anak dia jumpa Rasulullah. Rasulullah suruh cari orang bela anak dia dulu. Kemudian barulah dihukum dengan hukum hudud. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan perempuan ini menyerah diri? Itu dalam istilah tasawuf dia panggil muraqabah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, ketahuilah yang Allah melihat kamu. Perasaan yang Allah telah sentiasa melihat dia, mengetahui apa yang dia buat. Innahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita pun Tuhan tahu. Apa yang kita buat semua Tuhan tahu. Jadi dia takut menerima azab Allah Ta'ala di akhirat besok. Itu yang menyebabkan dia menyerahkan diri. Kata-kata sahabat macam itulah. Walaupun tak ada SPRM, tak ada polis, tak ada tentera, perasaan muraqabah tu. Muraqabah ni macam kita naik kereta lah tuan-tuan, naik kereta, naik motor. Kita bawa kereta di lebuh raya. Tiba-tiba orang bagi signal. Kereta lintas berselisih dengan kita, dia bagi signal lampu. Kejap lagi lori selisih, dia bagi signal. 2 kali bagi signal, ni mesti ada benda-benda ni. Kita yakin di hadapan kita ada speed trap, perangkap laju. Kita tak nampak kamera polis. Kita tak nampak, mungkin polis duduk belakang pokok sawit, belakang tiang jambatan. Tapi kita yakin kita sedang diperhati. Takut kena saman, kita slow kenderaan kita. Betul tak? Kita slow kenderaan kita. Walaupun kita tak nampak polis, tapi kita yakin polis nampak kita. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi yakin Tuhan tengok kita, Tuhan nampak kita. Ini panggil takut, khauf, muraqabah. Kita merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah menyebabkan kita tuan-tuan berhati-hati dalam hidup ni. Kan? Sebab tu tuan-tuan bayangkan satu-satunya parti dalam Malaysia yang tak ada rasuah, PAS. Rekod kita memerintah Kelantan dan negeri yang kita perintah selama lah, tak ada rekod rasuah.
Apa kerana kita takut? Kerana kita rasa bukan dalam semayang saja, di luar semayang, bila-bila masa kita merasai Allah sentiasa memerhatikan kita. Takut ni menyebabkan kita tak ada rasa. Orang tanya apa punca, apa ubat, apa formula? Tak ada formula apa-apa. Keimanan, ma'rifatullah, yakin kepada Allah Ta'ala. Ini menyebabkan kita tak ada rasa. Cari tak jumpa, memang tak ada nak cari apa. Memang tak ada rasa. Bukan setakat tuan sekalian menteri-menteri, timbalan menteri, ketua parlimen, menteri besar, exco, wakil rakyat, JKK pun tak ambil rasa. Ketua kampung pun tak ambil. Ini hasil tarbiyah kita. Kita ada tarbiyah, kita didik ahli kita kerja lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi manusia tak nilai itu, tuan-tuan. Dia tak nilai itu. Kalau itulah menjadi penilaian manusia, kita lama dah menang. Tapi itu orang tak nilai. Tapi sepatutnya itulah sepatutnya yang ada pada kita. Takutkan Allah, menyebabkan kita bersih daripada penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, takut ni penting. Makna kita supaya menjauhkan kita daripada mengerjakan maksiat. Maka bahwasanya nafsu ini sangatlah liat, sangatlah amarah. Dan di kita ni ada nafsu. Nafsu ni pula nafsu amarah, ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni nak heret kita ke arah kejahatan. Nafsu duduk dalam diri. Dia tak pergi mana, tuan-tuan. Buat macam mana pun dia duduk dalam diri kita, dia sentiasa membawa kita cenderung ke arah kejahatan. Jadi kita kena ada sifat takut kat Tuhan. Kita takutkan nafsu kita tu, diri kita tu, takutkan dia. Takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok. Di dunia ni kita takut Allah tarik iman kita. Kerana apa, tuan-tuan? Maksiat ni dia racun bagi iman. Jangan buat main-main. Kalau kita, tuan-tuan, buat maksiat secara konsisten, berleluasa, sentiasa, dibimbangi akhirnya tercabut iman pada diri kita. Kerana maksiat ni racun bagi iman. Kalau kita rajin buat taat, insya-Allah, taat ni baja bagi iman. Dia menguatkan pokok iman kita dengan taat. Lepas tu kita buat taat, jangan buat maksiat. Nak jauh pada maksiat, kena ada perasaan takut kepada Allah. Wala takhshawhum wakhshawni. Takutkan aku, jangan takut pada mereka, takut aku. Perasaan takut ni akan membuatkan kita jauh daripada maksiat. Tak boleh lari, tuan-tuan. Jangan lari lah. Tak dapat lari. Pengalaman saya, tuan-tuan, masa kena ISA tu, di soal siasat oleh polis. Dengan polis pun kita tak boleh sorok, tuan-tuan. Tak boleh sorok. Kadang-kadang kita pun terlupa apa yang kita cakap, apa yang kita ceramah. Dia tahan kita, interrogate kita, soal siasat kita keluar habis, tuan. Itu baru manusia. Bagaimana Allah interrogate kita besok, soal siasat kita esok, dia keluar habis apa yang kita buat. Dan kita tidak akan mampu, tuan-tuan, sama sekali untuk menempis segala dakwaan-dakwaan itu. Tak boleh. Sebab itu janganlah kita permudahkan maksiat. Takutlah dengan maksiat. Sebab itu ahli sufi mereka takut dengan maksiat macam takut dengan api. Nak dekat maksiat pun mereka tak berani. Bagi mereka, mereka rasa maksiat tu api yang akan membakar kita. Mereka dah rasa bahang panas api maksiat tu. Dosa tu dia tak rasa dah. Latihlah diri, tuan-tuan, jangan biasakan dengan maksiat. Kita buat, terlajak, terbuat, cepat-cepat istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok di akhirat balasannya cukup berat, tuan-tuan. Yang tak termampu dik kita untuk memikul balasan itu daripada Allah Ta'ala. Azab tu kita memang tak mampu.
Jadi bila ada perasaan takut ni, insya-Allah terhindar kita daripada maksiat. Nafsu ni sangatlah amarah, yakni menyuruh dengan kejahatan. Lagi amat cenderung ia kepada kejahatan. Nafsu tu memang macam tu. Kalau ada ruang-ruang nak buat jahat tu, dia memang dia nak buat. Kita kena didik dia, takutkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu ni nak buang tak boleh. Dia duduk dalam diri kita, memang sampai mati dia duduk dengan kita. Kita bukan nak buang nafsu, kita nak didik dia. Nafsu ammaratun bisu, kita didik, asuh dia sampai turun nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni didik dia sampai turun kepada nafsu mulhimah. Didik lagi, tarbiyah lagi sampai turun lagi kepada nafsu mulhimah. Bawah mulhimah mutmainnah. Kalau sampai mutmainnah, selamatlah. Ada orang tuan-tuan naik lagi, turun lagi, bawah lagi kepada radiyah, mardiyah, kamilah. Kita tuan-tuan sekalian kena didik nafsu kita ni paling kurang sampai nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang nafsu mutmainnah ni bila dia nak mati, Allah panggil dia, wahai mereka yang memiliki nafsu mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan diredai. Masuk ke dalam syurga aku. Allah panggil kita masuk syurga. Siapa nafsu mutmainnah ini? Orang yang tenang jiwa dia dalam melakukan taat, tenang hati dia dalam meninggalkan maksiat. Orang ni disebut sebagai orang istiqamah. Ayat yang lain Tuhan sebut, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami Allah dan mereka beristiqamah dalam melakukan taat. Istiqamah ketika meninggalkan maksiat. Bila mereka nak mati, Allah hantar malaikat kat mereka. Malaikat tu bagi khabar gembira kepada orang nak mati ni. Apa malaikat kata? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun malaikat kata kepada mereka, jangan takut dan jangan duka cita, bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhanmu. Malaikat mai khabar gembira. Serentak dengan itu tuan-tuan, Allah buka pintu langit. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kita pandang ke atas tuan, nampak pintu langit terbuka. Nampaklah tempat kita nak tuju. Lambaian bidadari. Kita ada nampak tuan-tuan, air sungai si syurga mengalir. Burung-burung berkicau. Hingga ulama kata bau syurga tu dah sampai kepada orang nak mati ni. Mereka yang sampai nafsu mutmainnah. Sebab itu kita kena usaha sungguh-sungguh lah. Panjang cerita dia tentang rujuk kitab Sairus Salikin, buku 3. Macam mana nafsu mutmainnah nak tukar pergi nafsu lawamah, lawamah nak pergi kepada mulhimah, mulhimah nak pergi mutmainnah. Ada zikir-zikir dia, ada kaedah dia, ada cara mujahadah dia. Allah Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan Allah jemput kita dalam keadaan kita dah bersedia lah tuan-tuan. Masya Allah. Bukan apa sebut benda ni selalu, kerana kita pun macam itulah, duk sakit, duk uzur, kurang tenaga, cuma boleh membilang hari ya tuan-tuan. Bilang hari-hari bila Tuhan nak jemput kita. Umur dah lanjut, kena bersedia. Ni ada tuan-tuan, orang umur 95 tahun nak tubuh parti lah, parti baru. Saya pun tak faham apa yang dia cari.
Umur 95 tahun. Bukan umur 35 tahun. 95. Saya akan tubuh parti baru beraya hitam. Pula dah. Dah buat apa? Ingatlah akhirat sama. No? Nasihat saya lah tuan-tuan sekalian. Berjuang sungguh-sungguh. Mengangkat martabat kita. Nafsu kita lebih cantik, lebih elok. Jangan sampai makna kata bila Allah jemput kita, kadang-kadang kita belum bersedia ke arah itu. Rugi sangatlah tuan-tuan, habis masa. Itu dia. Jadi nafsu yang ada pada kita ni memang sifat dia macam tu. Suka yang sia-sia, main-main, yang tak ada faedah. Kan? Dia pula nafsu ni pula, kita cerita dulu, dia ada tentera. Tentera dia syaitan. Kalau kita tak lawan sungguh-sungguh, nafsu kita tak takut pada Tuhan, buat apa saja, Allah binasa kita tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak melemahkan nafsu kita, nak mempertakutkan nafsu kita tu dengan azab Allah Ta'ala. Sudahlah. Aku pun dah umur hampir 70 tahun. Sudahlah. Aku nak bertaubat, nak kembali kepada Allah. Cukup-cukuplah. Aku dah sampai peringkat senja dah ni. Ujung-ujung dah. Itu dia. Itu dia. Lagi sangat loba kepada fitnah. Ini kerja nafsu. Dia suka kepada benda-benda fitnah. Sama ada fitnah bentuk ucapan, percakapan dan juga perbuatan dia. Fitnah mendatangkan tuan-tuan sekalian bala daripada Allah Ta'ala. Melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan fitnah pada diri dia. Di akhirat besok. Di dunia ini. Jadi kita cari jalan jauh daripada fitnah. Ucapan kita jangan. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Terutama melalui media cetak, media elektronik sekarang ni lah. Media maya. Orang buat fitnah, kita tolong sambungkan fitnah itu. Kita viral. Kita pula tolong sambung fitnah hingga ke muka bumi Allah Ta'ala yang luas ni. Tak payahlah tuan-tuan. Di akhir zaman ni fitnah cukup banyak. Kadang-kadang kita buat fitnah, nasib baik kita sempat minta maaf. Saya tengok dalam video Tok Guru Haji buat perjumpaan dengan pelajar-pelajar universiti. Masa sesi soal jawab, bangkit seorang pelajar mahasiswa perempuan. Assalamualaikum Tuan Guru. Salam Tok Guru Haji, dia kata. Saya minta maaf, ni dah pertama kali saya berdepan dengan Tuan Guru, dia kata. Saya buruk sangka dengan Tuan Guru, termasuk 90 juta tu fitnah. 90 juta saya percaya dia, saya tolong viral lagi ke orang lain. Hari ni dia kata saya minta maaf lah Tuan Guru. Tuan Guru kata lama dah saya maaf. Bukan senang fitnah ni tuan-tuan. Jangan kita terlibat dengan perkara tersebut. Kaji betul-betul dulu fakta-faktanya. Jangan kita pula tukang sebar fitnah. Melakukan kemungkaran, kemaksiatan itu juga fitnah. Melakukan maksiat itu semua fitnah terhadap diri kita sendiri. Nafsu memang dia suka ke arah itu. Sangat loba kepada fitnah. Maka tiada menegahkan dia melainkan dengan ditakut dia yang besar. Jalan nak nafsu ni, nak bagi dia berhenti daripada buat benda-benda mengarut ni, kita kena takutkan dia dengan benda yang besar-besar. Azab Allah, neraka, azab Allah. Kalau makna kita kata kalau dunia ni azab dunia penjara, mungkin hukum gantung, penjara 3-40 bulan, 3-40 tahun. Di akhirat azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kena ditakutkan dia benda yang macam tu. Nafsu ni, ya, ditakut dia dengan yang besar daripada pekerjaan. Makna kata azab yang besar-besar. Azab Allah Subhanahu Wa Taala yang amat dahsyat. Zuqu azabul hariq.
takut kamu azab Allah yang dahsyat. Kan? Dengan api neraka yang tak mampu kita menghadapinya. Ya, itu dia. Dan diaram-aram akan dia. Aram ni bahasa Kedah. Aram kata aram. Pak, tak jumpa aku tak apa. Jumpa saja apa. Hang tak pi kampung aku tak apa. Hang pi kampung aku hang jaga. Hang tak masuk Perak tak apa. Masuk hang jaga. Itu aram-aram. Kita ancam dia. Janganlah buat benda ni. Teruk azab Allah ni. Jangan main-main. Kamu takkan mampu menghadapinya. Kita sentiasa takutkan nafsu kita. Jangan kita pula habis tumpang dua-dua dia. Tak apa, dosa kecil Tuhan ampun. Tuhan Maha Penyayang. Takut apa? Buatlah, lepas tu taubatlah. Ada orang dia buat nafsu dia macam tu. Jangan. Bila nafsu cenderung ke arah kejahatan, takut ke dia. Jangan. Azab Allah kamu takkan mampu menghadapinya. Takkan mampu. Kita takut dia benda macam tu. Macam orang pengedar dadah. Memang untung banyak. Tapi kalau kena gantung mati tu. Tinggal anak, isteri, tinggal keluarga. Hang sanggup tak? Takut kena gantung tu. Tinggal. Tak ada cita-cita nak buat kerja-kerja bodoh tu. Kalau kita boleh takutkan nafsu kita dengan ancaman amaran daripada Allah Ta'ala mati. Bukan tangan kita. Tengah dia buat maksiat tu, pang, accident, mati. Macam nak taubat apa lagi? Kita bagi dia, jangan bagi ruang untuk dia memikirkan perkara-perkara melakukan maksiat. Kita ancam dia, takut-takutkan dia. Gitu. Aram-aramkan dia. Dengan sehingganya kalau boleh bagi takut, bagi dia gerun tunggu. Takut sungguh-sungguh macam budak-budak, takutkan dia. Hang tahu polis tu. Tangkap mampu kan buat. Takutkan dia gitu. Dan lagi kata musannif rahimahullah taala, tiada ia pada tabiatnya orang yang merdeka. Nafsu ni bukan orang merdeka. Orang merdeka ni orang yang ada fikiran, boleh fikir dengan betul. Tak patut buat maksiat. Allah hantar kita ke dunia untuk buat taat, bukan untuk maksiat. Esok kalau kita buat maksiat, kita juga yang rugi. Itu orang merdeka. Macam orang orang merdeka ni, contoh orang naik motosikal. Kalau tak pakai tepi keledar ni, kalau jatuh terantuk kepala, mungkin mati, pecah kepala. Itu orang merdeka. Orang tak merdeka, hang tak pakai tepi keledar, 100 denda. Dia kena ancam begitu. Ancam dengan denda. Begitu. Macam budak-budak lah kan, budak sekolah. Ada yang boleh kita bagi dia motivasi. Kita semua perlu belajar demi masa depan kita. Awak bayanglah mak bapak awak tu susah payah cari duit. Awak sia-siakan mereka. Penat dia orang cari duit. Awak kena mengaji betul-betul. Sampai universiti awak dapat kerja, awak bela mak bapak awak. Kesian mak bapak awak. Ini orang merdeka. Budak kaki lepak, kaki motor laju, anak nasihat macam tu, tak jadi. Dia kena naik motor laju, dapat kat polis apa dia kena ancam macam tu. Nafsu macam tu lah. Dia bukan boleh motivasi dengan lembut-lembut, tak boleh. Dia kena ancam dengan keras. Kena takutkan dia. Dia kata. Kerana apa? Kerana dia kata tabiatnya tiada ia pada tabiat orang yang merdeka yang menciptakan, menyempurnakan janjinya. Orang yang sempurnakan ni dia faham dia duduk di muka bumi ni. Dulu di akhirat, dulu di alam arwah, dia ada janji dengan Tuhan. Sebelum Tuhan hantar kita ke dunia, kita berjanji dah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Tuhan tanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Bahkan engkau Tuhanku. Aku datang dunia nak menyempurnakan janji aku dengan Tuhan, nak jadi hamba Allah.
hamba yang soleh. Tu cara fikir, cara sempurna orang merdeka. Ni nafsu tak boleh fikir macam tu. Dia kena hentam betul-betul bagi dia takut. Bagi dia ancaman. Takutkan dia. Ni namanya khauf. Itu dia. Ya, itu dia. Dan tiada menegahkan dia dengan dimalukan dia. Bagi malu pun kadang-kadang tak jalan tu. Bagi malu tak jalan. Saya dulu masa sekolah Darjah 2, siapa tak dapat hafal kali-kali, 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kan. Jadi cikgu ni nak bagi kita ni sedap, dia bagi kita duduk dengan perempuan. Kena duduk dengan perempuan masa tu. Malu lah tuan-tuan. Kudung kepala. Balik rumah baca. Datang-datang baru boleh baca kali-kali. Besok tak duduk dengan perempuan dah. Lega dah. Tapi kalau budak lah, duduk dengan perempuan lah, aku seronok dah. Sebab dia dikuasai oleh nafsu. Nafsu ni bukan bangsa kena malu. Malu tak jalan tu. Dia kena dengan ancaman, ditakutkan dengan azab, dengan saman, dengan denda, dan sebagainya. Tak jalan dengan malu. Dan yang keji pun tak ni, kita kata dia pelik-pelik, dia buat dak. Budak malas, balok, penyegan, dia buat dak. Tak hafal rotan, 5 rotan. Kena 5 rotan dah hafal dah. Dia tak jalan dengan dimalukan. Didenda ni tak. Dia rotan baru dia takut. Tu nafsu. Dia kena rotan dia. Yang keji-keji dibenci. Dan seterusnya adalah seperti kata orang yang berkata, bermula sahaya menegahkan dia dengan dimalukan dia, dengan yang keji-keji dan yang benci. Dan seterusnya adalah seperti kata orang, kalau hamba sahaya boleh tegah dia dengan malu. Kita ada hamba, kita malukan dia depan orang ramai. Dia tak buat dah benda tu. Macam tukang gaji lah. Kita ada tukang gaji, kita malukan dia, dia tak buat dah. Sebab dia boleh fikir kan? Nafsu tak boleh. Dia kena dipukul, kena dipaksa. Itulah dalam tengah orang bila kita nak buat undang-undang, peraturan, orang marah kan? Macam kita nak buat panggung wayang, laki-laki perempuan tak boleh sekali. Siapa duduk sekali kita akan saman dia kan? Macam dibuat di Terengganu. Jadi pasal apa? Sebab ada orang kita boleh bagi motivasi, bagi nasihat kat dia, tapi setengah orang dia tak jalan dengan nasihat. Dia kena dengan hukum hakam, peraturan undang-undang. Begitulah tuan-tuan sekalian, di dunia ni macam itulah. Ada orang yang kita boleh nasihat, ada orang tak boleh dinasihat, kena ditundukkan dengan peraturan dan undang-undang. Dia jadi macam tu. Ni nak berhenti mana ni? Masa masuk dah. Sikit lagi dah. Ni apa, SOP. Masuk insya berhenti lah. Tapi nak kena session juga. Dia punya tempat berhenti tu. Sikit lagi. Ya, keji benci. Dan sangatlah seperti kata orang berkata, bermula sahaya dipukul dengan tongkat. Dia. Ada yang kena dipukul dengan tongkat. Dan orang merdeka memada akan dia dicerca. Orang merdeka berfikiran waras, kita cerca dia, kita kata kat dia, kita malukan dia, dia tak buat dah. Tapi sahaya, hamba sahaya perlu didenda atau diseksa dia dengan dipukul dengan tongkat. Kita pukul dia baru dia berhenti. Orang yang merdeka berfikiran waras, tak payah pukul-pukul. Dengan nasihat, malukan dia sikit pun dia tak akan bulang dah. Cukup dah memberi pengajaran kepada dia. Kesimpulan yang kita dapat, kata Imam Ghazali, sebab yang pertama kenapa kita perlu, makna kata
bersifat khauf? Kerana diri kita ada nafsu. Nafsu ini perlu ditakutkan selalu agar dia tidak melakukan perkara-perkara derhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita sama akan datanglah insya-Allah. Wallahu alam. Jadi sebelum saya berunduk ni tuan-tuan, macam biasalah ada jualan-jualan di luar tu. Cuma malam ni saya ada bawa ikan bilis tuan-tuan. Daripada lupa dah nama tempat dia, dekat Sempurna sana. Dekat Sempurna tu apa kan nama dia? Depa mengikut maklumat yang saya dapat, tempat tu memang laut dia memang jernih. Lautnya jernih. Lepas tu apa nama, yang usaha ni pun orang Islam. Orang Islam kita memang dia jemuk elok. Ikan bilis yang ada pasaran ni, kalau yang saya tahu Pulau Pangkong lah. Dari Pulau Pangkong tuan, memang meragukan sangat lah. Dia jemuk anjing lah apalah macam-macam. Bukan setakat anjing tu pijak ikan bilis tu, dia kencing tuan anjing ni. Memang mereka tu tak jaga kebersihan. Ni sahabat kita daripada Kunak lah, dekat dengan Sempurna, Sabah sana tu. Dia orang tangkap, dia orang proses sendiri, dijemuk sendiri semua. Kita belilah. Dia masalah dia pengangkutan lah. Pos tu pos laju mahal sangat. Lepas tu, tapi mana kata kita banding dengan harga sini lebih kurang lah. Cuma yang bezanya di sini ni yang mengusahakannya banyak orang bukan Islam, yang tak terjamin kebersihan dia. Itu ya beza dia. Jadi harga asal dia memang murah, tapi bila bawa main dengan kapal terbang tu, saya pun tak tahu sekilo berapa puluh ringgit dia punya tu mahal. Dapatlah kita jual sikit, dapat untung pondok sikit, jadilah kita buat packing, satu packing tu 10 ringgit. Ikan yang kecil yang halui tu, ikan bilis yang kecil tu. Itu sajalah tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan beribadat, bersemayang berjemaah, mengikut panduan-panduan yang diberi kepada kita. Mudah-mudahan berkat kepatuhan kita itu Allah Ta'ala hindari kita daripada COVID-19 ni. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dapat meneruskan mana ibadat dan kerja-kerja harian kita, usaha-usaha kita untuk makna kita kata untuk diri kita dan masyarakat negara kita. Kemungkinan besar tuan-tuan, pilihan raya akan berlaku dalam masa yang terdekat. Kemungkinan besar. Jadi kita harap sungguhlah umat Islam dapat bersatu padu. Kerana kita tengah lihat dengan perpaduan ummah ini, KAPI DAP itu tak mampu untuk menguasai kuasa pemerintahan. Selagi kita bersatu, dia tak boleh masuk, tak boleh nak mencelah. Sebab itu jagalah perpaduan sesama kita, umat Islam. Bersatu teguh, bercerai roboh. Cukup-cukuplah tuan-tuan, Allah bagi kita amaran 2 kali dah. 14 hari zaman komuni, 22 bulan baru-baru ni. Cukuplah 2 kali. Ambil iktibar dan juga pengajaran. Kalau kita tak mau ambil pengajaran dan iktibar, saya bimbang kali ketiga mereka berkuasa tuan-tuan, habis terus. Cukuplah 2 kali mereka berkuasa, cukuplah. Allah tunjuk depan mata kita, ambil iktibar. Jadi itulah nilai perpaduan yang harus ada di kalangan kita. Bukan tak ada masalah, memang masing-masing ada masalah. Tapi masalah ini mesti diperbincangkan dengan cara yang betul dan tepat. Bukan dengan cara nafsu, dengan cara marah dan sebagainya. Fahamlah tuan-tuan, kita kena faham musuh-musuh Islam ni sedang mencari jalan untuk memecah belahkan perpaduan kita. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita betul menghargai perpaduan ini, sanggup kita jaga perpaduan ini, insya-Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu makna kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Sama-samalah kita jaga tuan-tuan sekalian, insya-Allah bersiap sedia untuk menghadapi apa-apa juga kemungkinan dalam masa yang terdekat ini.
Ada juga yang menyatakan kemungkinan pilihan raya negeri Sabah dan Sarawak kemungkinan disekalikan dengan pilihan raya parlimen di seluruh Malaysia. Dan ini berlaku tuan-tuan, kita lah orang yang akan menyumbang kepada kemenangan Islam di tanah air kita ni, insya-Allah. Korbankanlah apa yang boleh, yang tuan-tuan mampu, dengan bahasa tuan-tuan, dengan lidah tuan-tuan, dengan duit ringgit tuan-tuan, dengan tenaga dan masa. Tengoklah tuan-tuan sekalian masa depan anak-anak kita. Tak boleh kita serahkan kepada orang kafir harbi ni. Perlulah masa depan anak kita, yang nak jaganya kita sendiri orang Islam. Itulah harapan saya sungguh-sungguh pada tuan-tuan. Bukan setakat kita mengaji, kita menuntut ilmu, mengaji kitab tasawuf, tapi yang pentingnya tuan, kita memiliki hati. Hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang merasai pentingnya tanggungjawab kita menjaga maruah tanah air kita, bangsa kita dan juga agama kita yang tercinta ni, insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.